Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi pada kali ini untuk tajuk yang serupa, iaitu berkaitan dengan Grab Your Future. Mari kita terokai kejaya. Anak-anak, apa khabar semua? Diharap anak-anak sihat seperti cikgu. Alhamdulillah. Okey anak-anak, yang sebenarnya cikgu nak terokai kejayaan anda disebabkan walaupun kita masih lagi bersekolah rendah, kita perlukan track personality atau laluan ataupun harungan untuk kita terokai kejayaan kita. Jadi anak-anak, tidak salah kalau kita berpandukan kepada psikometrik tahun 6. Sebab dalam psikometrik tahun 6, track personality anda diterokai mengikut kecerdasan pelbagai. Jadi, mari kita grab your future berdasarkan apa yang ingin cikgu bincangkan atau kita kongsikan bersama. Baiklah. Sebelum itu, seperti biasa, cikgu perkenalkan diri cikgu. Cikgu ialah Cikgu Suria binti Abdul Hamid, Guru Bimbingan dan Kaunseling SK Sultan Ahmad Tajuddin Jitra Kedah. Masih kenal ke cikgu? Alhamdulillah. Okey, cikgu teruskan kepada kecerdasan pelbagai. Kita masuk terus kepada kinestetik. Apakah yang dimaksudkan dengan kecerdasan pelbagai untuk kinestetik? Kinestetik menggunakan pergerakan badan untuk berkomunikasi dalam penyelesaian masalah. Jadi, kinestetik ini memerlukan pergerakan anggota badan. Kebanyakan kinestetik ini memerlukan kecerdasan, ketangkasan dan juga pergerakan badan yang maksima. Jadi itulah dikategorikan dalam kecerdasan kinestetik. Baiklah, cikgu nak menjurus kepada kebolehan pelajar-pelajar kinestetik ke arah kejayaan yang sesuai. Jadi kita masukkan kepada kejayaan yang sesuai yang pertama, iaitu atlet. Apakah yang dimaksudkan dengan atlet? Atlet ialah orang kuat sukan. Maksudnya di sini ahli sukan. Okey, yang berkecimpung tak kira dalam olahraga, dalam permainan berkumpulan ataupun permainan berpasangan seperti badminton, tenis dan sebagainya. Jadi, atlet dikelaskan kepada kinestetik yang maksima. Jadi pergerakan cukup diperlukan. Seterusnya kita masuk kepada kinestetik, iaitu pelakon. Kejayaan yang sesuai bagi golongan ataupun track personality kinestetik ialah pelakon. Jadi pelakon ini memerlukan daya pergerakan yang lincah dan sebagainya. Sebab pelakon memerlukan ruang. Contohnya aksi yang ganas, aksi yang lincah untuk perlawanan, untuk perebutan, perkelahian atau pergaduhan. Pelakon memerlukan pergerakan yang lincah. Jadi, kinestetik juga dalam kelompok pelakon. Seterusnya kita masuk juga kepada penari. Okey. Penari memerlukan pergerakan yang maksima. Penari banyak kategori penari ini. Penari tradisional, penari barat, okey, dan sebagainya. Banyak kategori penari yang berkecimpung
untuk lakonan, penari untuk persembahan, penari untuk majlis-majlis yang sesuai. Jadi penari juga adalah dalam kelompok kinestetik. Faham tak tu anak-anak? InsyaAllah ya. Okey, seterusnya kejayaan yang sesuai. Okey, cikgu letakkan gambar di sini ialah ahli bomba. Tetapi tentera juga dalam kumpulan kinestetik, tentera, polis, begitu juga dengan pasukan-pasukan uniform yang lain. Kejayaan yang sesuai ialah melalui track personality, iaitu kinestetik ya. Jadi ahli bomba adalah salah satu pekerjaan yang sesuai untuk pergerakan yang lincah. Jadi kinestetik adalah kelompok yang sesuai. Seterusnya kita masuk pula kepada kinestetik bagi pekerjaan yang sesuai mekanik. Mekanik dia terpaksa bergerak ke bawah, bergerak ke atas, bergerak ke tepi, bergerak ke kanan. Jadi ini menunjukkan bahawa dia juga dalam kelompok kinestetik. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada kecerdasan interpersonal. Interpersonal ni dia lebih keupayaan seseorang bercakap, berkomunikasi, berinteraksi, bekerjasama dengan orang lain. Jadi interpersonal ni maksudnya kalau anak-anak tengok mereka ni nampak peramah, nampak penampilan mereka bersahaja. Kalau di sekolah Ahmad Tajuddin antaranya Cikgu Safiza, okey, guru besar juga adalah interpersonal. Keupayaannya bercakap, berinteraksi, bekerjasama. Jadi interpersonal ni adalah kejayaan yang sesuai bagi mereka-mereka yang bijak untuk melontarkan atau berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Jadi kita tengok kejayaan yang sesuai untuk mereka-mereka yang cenderung kepada interpersonal. Okey, kita tengok di sini. Orang yang utama ialah jurujual. Jurujual kalau tak bercakap, bagaimana anak-anak? Tak lakulah barang-barang yang mereka jual. Tak laraslah di pasaran. Jadi, kita perlukan keramahan ataupun pergaulan yang mesra di kalangan jurujual. Jadi, kerjaya yang sesuai iaitu jurujual. Track personality dia menjurus kepada kecerdasan apa anak-anak? Interpersonal. Interpersonal. Okey, seterusnya. Okey, ini ialah berkaitan dengan kaunselor. Guru bimbingan dan kaunseling juga boleh diiktiraf sebagai kaunselor. Kalau kaunselor tak bercakap, tak pandai untuk mendalami atau menyelami, maknanya kaunselor bukanlah seorang yang hebat. Jadi kerjaya yang sesuai dalam track personality, interpersonal, termasuklah golongan kaunselor. Faham tak anak-anak? Kaunselor juga adalah orang yang bijak berkomunikasi. Okey. Seterusnya, kita masuk kepada kejayaan yang sesuai ahli politik. Ahli politik kalau dia tak bijak untuk bercakap, tak bijak untuk mewawarkan apa yang dia mahukan dalam ceramah, dalam agenda yang dia ingin sampaikan, bukanlah seorang ahli politik yang hebat. Jadi, seorang ahli politik dia lebih cenderung kepada personality interpersonal. Barulah ahli politik yang hebat. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada intrapersonal. Intrapersonal, interpersonal adalah sama sekali berbeza. Sama sekali berbeza. Intrapersonal ni berkeupayaan seseorang individu dalam menilai kekuatan, kelemahan, bakatnya sendiri.
Kalau dia tak pandai, dia tahu dia lemah dalam bidang tu. Kalau dia kata, aku boleh buat, maksudnya dia boleh lakukan sesuatu perkara. Jadi maksudnya di sini intrapersonal, dia dapat menilai diri dia sendiri walaupun di kalangan rakan-rakan tidak diketahui. Jadi intrapersonal ni hebat sebab diri sendiri boleh menilai diri sendiri. Okey, kita tengok kejayaan yang sesuai atau kecenderungan ke arah itu. Okey, usahawan. Usahawan ni, dia kadang-kadang dia boleh bercakap. Tetapi dia tak pandai untuk mempromosi. Jadi usahawan, dia bijak untuk mencari bagaimana cara marketing atau pemasaran untuk berjaya dalam perniagaannya. Jadi usahawan ni mungkin melantik jurucakap bagi perniagaan dia dan sebagainya. Jadi usahawan juga seorang yang berbakat tetapi dalamannya lebih kekuatan. Okey, seterusnya kita masuk ke jaya yang sesuai, novelis. Apa yang dikatakan novelis anak-anak? Novelis ini ialah pengarang. Pengarang buku yang hebat. Pengarang yang kita baca buku cerita. Ataupun novelis ni mungkin juga menulis skrip-skrip yang sesuai untuk dihasilkan lakonan. Jadi novelis juga berkaitan dengan penghasilan sebuah buku. Selalunya novelis ni dia akan menghasilkan buku yang tebal-tebal. Bukan cerpen. Cerpen adalah cerita pendek. Novelis ni dia lebih kepada pekerjaan yang memerlukan daya usaha dan pemikiran yang lebih tinggi. Jadi itu yang dikatakan novelis. Okey, seterusnya penulis. Kejayaan yang sesuai untuk intrapersonal. Penulis ni dia menulis, kadang-kadang menulis untuk majalah, menulis untuk akhbar, menulis untuk laman-laman yang sesuai di dalam laman sosial, okey, dan sebagainya. Jadi penulis ni, dia akan menulis dalam bentuk yang panjang dan kadang-kadang dalam bentuk yang pendek sahaja juga digelar sebagai penulis. Okey, seterusnya ciri-ciri yang perlu ada dalam intrapersonal ialah pendakwah. Pendakwah juga kita kaitkan dengan intrapersonal disebabkan pendakwah ni dia akan berinteraksi dengan masyarakat. Terutama kepada masyarakat yang memerlukan maklumat yang tepat. Jadi pendakwah perlu berkeyakinan untuk memberi maklumat itu mengikut pengetahuan dan juga ilmu yang ada. Contoh ilmu tauhid. Ilmu tauhid bukan senang untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi pendakwah juga mempunyai ciri-ciri intrapersonal. Baiklah, seterusnya kita masuk pula kepada kejayaan yang sesuai bagi intrapersonal iaitu penyelidik. Apa yang dikatakan dengan penyelidik? Banyak berkaitan dengan penyelidik ni. Penyelidik ni dia lebih suka bekerja seorang-seorang ataupun dalam kumpulan yang kecil. Dia akan mengkaji sesuatu. Contohnya bagaimana tayar nak boleh berkembang untuk terbang, contoh. Jadi penyelidiklah yang akan menyelidik dan menghasilkan kajian itu untuk diterjemahkan kepada pihak yang sesuai untuk dipasarkan. Penyelidik juga pada zaman sekarang ni juga diperlukan untuk menyelidik jenis-jenis ubatan. Penyelidik juga sentiasa diperlukan untuk menyelidik apakah yang diperlukan di dalam sebuah negara. Okey? Itu berkaitan dengan kejayaan intrapersonal. Okey, seterusnya existential. Existential ialah kecerdasan pelbagai yang terakhir, iaitu kecerdasan yang ke-9.
Existential ni adalah sesuatu yang special, sesuatu yang istimewa. Individu yang mempunyai kecerdasan memiliki ciri-ciri yang lebih cenderung untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia, erti kehidupan dan juga realiti. Secara holistiknya, menjurus kepada existential. Existential ni, mereka-mereka yang begitu berminat untuk meninjau keseluruhan, meninjau dari pelbagai aspek, pelbagai sudut. Jadi, ini adalah sesuatu yang istimewa. Maksudnya, ada dekat existential, juga ada dekat ada dekat semua 88 cabang itu dan digabungkan menjadi existential. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya menjadi ke-9 existential. Okey, kita tengok kejayaan yang sesuai existential. Okey, sebagai kejayaan yang sesuai, kita tengok dulu berpandukan kepada agama kita, iaitu imam. Imam juga memerlukan seseorang yang berwibawa, seseorang yang berkebolehan untuk memandu dan memimpin orang-orang yang menjadi ahli jemaahnya. Jadi imam juga digelar atau disebut dalam kumpulan existential. Seterusnya, kejayaan yang sesuai, yang paling ataupun paling mantap, paling mampat ialah pemimpin. Pemimpin kita perlukan mempunyai kebolehan dalam pelbagai bidang, pelbagai aspek, pelbagai sudut. Jadi ia perlulah untuk menjadi leadership ataupun ketua dalam segala peranan. Jadi pemimpin kena tonjolkan contoh atau model yang terbaik. Itu berkaitan dengan existential. Baiklah. Yang terakhir berkaitan dengan existential, kita masukkan di sini juga ahli falsafah. Banyak ahli falsafah kita. Jadi, ahli falsafah ni orang-orang yang hebat, orang-orang yang banyak memperjuangkan atau memperkatakan berkaitan dengan sesuatu perkara. Jadi, ahli falsafah ni amat diperlukan dalam sesebuah negara, dalam menjana atau menjadikan sesebuah negara itu hebat. Okey, itu berkaitan dengan existential. Anak-anak, sebagai rumusannya, cikgu ingin memperkatakan bahawa psikometrik tahun 6, iaitu pentaksiran psikometrik tahun 6, adalah satu cabang atau pentaksiran yang sangat diperlukan untuk anak-anak mengetahui ke arah mana kecenderungan anak-anak ke arah hala tuju yang terdapat 9 cabang kecerdasan pelbagai. Jadi anak-anak, jangan lupa bahawa dalam kategori ini hanya pentaksiran. Anak-anak kemungkinan akan menjurus terus sehingga ke IPTA nanti. Tetapi ada juga yang akan menuju kepada cabang yang berbeza. Jadi anak-anak, jangan risau. InsyaAllah, psikometrik tahun 6 membantu anda untuk menceburi ke arah track personality yang anda minati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi, insya-Allah. Bye-bye. Jumpa lagi.